Baik. Boleh dengar weh? Dengar. Comel boleh juga. Alah, baru boleh. Ngejah boleh juga. Tak kira bilik. Tak dah live kan? Lalu lagi. Live dah. Start. Kita duduk Facebook dah ni. Sudah. Astagfirullahalazim. Mana ni? Jarak kita, kau tunggu biar. Boleh dah, slow. Ingat aku pergi kipas dah. Pergi kipas kau. Mi start dulu. Allah dah ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali kita buka dulu diskusi kita ini dengan memufurkan Al-Fatihah. Alhamdulillah, betul sekali yang dikasihi Abang Malik selaku panel kita pada hari untuk diskusi berkaitan dengan buku budaya, politik matang dan sejahtera lah. Jadi sebelum kita teruskan program ni, sahabat-sahabat yang masih tak ada buku ni boleh dapatkan melalui Pustaka Permata Ummah. Boleh kontak nombor yang tertera. Kita dapatkan buku berkaitan yang kita nak bincang pada hari ni. Jadi buku ni sebelum kita serah kepada Abang Malik sebagai mukadimahnya, budaya politik matang dan sejahtera ni merupakan satu gagasan ataupun idea besar daripada Tuan Guru Haji Abdul Hadi untuk bukan sahaja untuk Alipah tapi untuk rakyat Malaysia keseluruhannya di kala mana kita berdepan dengan polemik ataupun konflik politik yang begitu dahsyat pada tahun 2015 dan sebagainya. Jadi untuk menghurai lebih secara ringkas ataupun lebih detail sedikit berkaitan dengan buku ni, jadi nak suruh kepada Malik lah dalam masa beberapa minit yang kita peruntukkan pada hari ini sebelum asar ni. Jadi kita suruh balik kepada saudara Ustaz Abdul Malik untuk membentangkan sedikit ataupun menjelaskan sedikit berkaitan dengan buku ataupun mukadimah daripada buku BPMS kita pada hari ini. Jadi dijemput dan dipersilakan. Sila balik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati sahabat saya, saudara Fahmi dan semua para penonton, rakan-rakan Facebook yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi peluang dan ruang pada petang ini untuk sama-sama kita meneruskan diskusi buku Ayah Cik. Yang sebelum ni kita sudah bermula pada hari Isnin, bermula dengan sahabat-sahabat kita. Kita sudah bermula hari Isnin dan ini hari yang ketujuh. Alhamdulillah, dan insyaAllah kita akan pusingan yang kedua. Esok akan disambung oleh
saudara Saiful Mujahid bagi membedah buku meneladani kepimpinan para anbiya. Jadi alhamdulillah antara inisiatif yang kita laksanakan untuk berkongsi dengan rakan-rakan Facebook idea-idea dan gagasan yang telah dilontarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dalam tulisan buku-buku beliau yang sangat banyak dan ratusan artikel yang telah diterbitkan di Facebook Datuk Seri Tuan Guru dan juga di Harakah. Jadi kita nak hadam bersama-sama khususnya generasi anak muda yang semestinya mesti kuat membaca dan menilai maklumat secara tepat dan benar terhadap sesuatu isu. Jadi alhamdulillah pada petang ni kami akan berdiskusi bersama saudara Fahmi iaitu buku Budaya Politik Matan dan Sejahtera. Jadi terlebih dahulu kita nak membaca satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan ayat tema kepada budaya politik matan dan sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Surah Fussilat ayat 33 hingga 36. Dalam ayat ini Allah menceritakan dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada mengesakan dan mematuhi perintah Allah serta ia sendiri mengerjakan amal soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Dan tidaklah sama kesannya dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepada kamu dengan cara yang lebih baik. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang yang menaruh perasaan permusuhan terhadap kamu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah sahabat karib. Dan sifat yang terpuji ini tidak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang-orang yang bersifat benar sabar dan tidak juga dapat diterima dan diamalkan melainkan orang yang mempunyai bahagian yang besar dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari syaitan, maka hendaklah engkau meminta perlindungan daripada Allah. Sungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ini ayat yang merupakan ayat asas dalam kita memahami budaya politik matang dan sejahtera. Jadi ini sedikit background sebagaimana yang telah disebut oleh Ustaz Fahmi kita, iaitu budaya politik matang sejahtera ini telah dilancarkan secara rasmi pada 9 Januari 2016 oleh Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di Quizem, Taman Melewa. Ia merupakan satu budaya politik yang disusun kembali berasaskan politik Islam untuk diaplikasikan dalam dunia moden hari ini. Khusus lebih-lebih lagi selepas mana PAS mengalami perubahan pada tahun 2015 dan PAS menyusun kembali budaya politik berasaskan politik Islam. Dan dia apabila kita menggagaskan BPMS bukan bermakna budaya politik zaman kepimpinan yang terdahulu adalah silap, tidak. Itu merupakan kesinambungan dan sesuai dengan wakil dan kedudukan ketika itu. Jadi kita menyusun kembali budaya politik matang sejahtera khusus pertamanya lah untuk mendidik ahli dan kita sebarluaskan supaya menjadi satu budaya politik baru kepada rakyat Malaysia. Dan apabila kita menggagaskan BPMS, kita menolak budaya politik konvensional yang berasaskan kepada dendam, politik kotor, politik lucah, politik fitnah. Nah, kita nak pergi kepada satu anjakan politik baru berasaskan kepada politik matang, berasaskan penyelesaian Islam, berasaskan politik benar, bukan politik fitnah, bukan politik fake news, politik yang berasaskan politik dakwah dan politik damai dan diplomasi yang kita akan huraikan selepas dalam siri-siri akan datang. Dan budaya politik matang sejahtera juga ialah sebagai satu langkah untuk PAS menangani krisis politik dalaman dalam negara dan juga politik di peringkat antarabangsa. Selepas mana kita melihat kegagalan Arab Spring, musim bunga yang tidak berbuah
dengan tindakan yang akhir sekali memberi kesan kepada rakyat di Timur Tengah, maka kita mengambil istifadah, kita mengambil pengajaran daripada pengalaman rakan-rakan kita di Asia Barat, maka kita menggagaskan satu budaya politik, politik damai, politik melalui demokrasi, bukan politik kekerasan, bukan politik kudeta dan sebagainya. Itu di antara kerangka asas asbab kenapa digagaskan. Dan BMS dicernakan idea daripada Tuan Guru dan disusun oleh kepimpinan PAS, termasuk yang orang penting Prof Fazani dan tim-tim pemikir PAS, maka hasillah dokumen dinamakan dokumen Budaya Politik Matan dan Sejahtera. Nah, jadi politik mata sejahtera ni, dan kami membukukan satu buku yang dikarang oleh Tuan Guru hasil daripada himpunan artikel-artikel yang ditulis oleh Tuan Guru, kertas kerja yang kita susun mengikut ciri-ciri budaya politik mata sejahtera. Dan kami menyusun pada awalnya ialah muqaddimah. Kalau kita tengok sekitar lalu sebelum kita masuk kepada perbahasan, kita tengok dulu review kepada konten ataupun buku Budaya Politik Matang, suatu penyelesaian yang dikarang oleh Tuan Guru. Yang pertama ialah kita muqaddimah. Muqaddimah ni ialah yang akan kita bincang lanjut dalam sesi pada petang ni. Muqaddimah ialah teks ucapan yang diucapkan oleh Tuan Guru sewaktu merasmikan Budaya Politik Mata Sejahtera pada 9 Januari 2016. Jadi muqaddimah ini agak panjang kerana ucapannya lebih kurang 1 jam. Jadi lebih kurang 30 hingga 40 muka surat yang meletakkan garis panduan asas penting dalam kita memahami budaya politik mata sejahtera. Jadi sebelum kita nak baca bab-bab yang seterusnya, kita mesti baca dulu muqaddimah, dan di antara tips membaca buku pun kita nak baca muqaddimah penulis. Kerana muqaddimah penulis itulah yang akan menceritakan apa tujuan dia ditulis, apa asbabnya, apa idea asas kepada buku tu mesti difahami melalui muqaddimah penulis. Maka bab 1 kita bincang tentang risalah politik Islam. Kenapa kita letakkan risalah politik Islam? Kerana kita nak memberi faham kepada para pembaca bahawa budaya politik mata sejahtera berasal dan diadun semula diambil daripada politik Islam. Bukan ia politik baru, bukan politik yang lain, tak, tapi dia asas daripada politik Islam. Maka kita masukkan 8 artikel yang berbicara tentang risalah politik Islam yang kita akan bincang secara detail dalam sesi akan datang, politik di bawah akhirat. 8 artikel dimuatkan dalam bab yang pertama, risalah politik Islam. Seterusnya kita pergi kepada bab kedua, iaitu kaedah penilaian politik. Di sini dalam kita nak membuat ijtihad politik mesti ada fiqh ataupun kaedah-kaedah dalam kita membuat keputusan. Maka disertakan 4 fiqh, iaitu fiqh muwazanat, fiqh waqi', fiqh aulawiyat dan fiqh ma'alat. Jadi ini di antara asas pertimbangan yang dilakukan oleh PAS khususnya dalam membuat ijtihad politik, ijtihad siasi. Dan kita masuk ke bab ketiga, budaya politik mata sejahtera sebagai memahami tentang konsep budaya politik mata secara umum. Dan kita seterusnya, bab seterusnya kita akan memperincikan ciri-ciri budaya politik mata sejahtera, iaitu politik bertunjangkan prinsip, politik dakwah dan amal makruf, politik penyelesaian berasaskan Islam, politik utama rakyat, politik damai dan diplomasi, politik benar bukan persepsi, politik rasional dan profesional, dan akhir sekali ditutup oleh penulis. Jadi di situ gambaran kasar, overview kasar tentang buku Budaya Politik Matan dan Sejahtera. Jadi sidang penonton yang dikasihi sekalian, kita akan bincang pada petang ini secara detail tentang muqaddimah. Apa mesej yang ingin disampaikan oleh Tuan Guru dalam ucapan perasmian dan muqaddimah kepada buku ini. Yang pertama yang Tuan Guru sebut ialah tentang hala tuju perjuangan Islam. Jadi muqaddimah buku ini adalah asas penting untuk kita meletakkan budaya politik mata sejahtera sebagai suatu pendekatan untuk mencapai matlamat hala tuju perjuangan. Jadi apa hala tuju perjuangan Islam ni? Yang pertama Tuan Guru sebut ialah Islam mesti mengatasi segala
yang lain dan mesti dimenangkan. Iaitu Islam ni mesti memimpin, bukan dipimpin, bukan Islam khodam, bukan Islam bukannya Islam yang mudah dicatur-aturkan oleh parti-parti yang lain atau individu yang oportunis dan sebagainya. Dan Islam mesti menjadi jalan penyelesaian. Jadi Allah Taala sebut wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa limakkinanna lahum dinahum alladhi qada lahum wa libaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bihi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Jadi ayat ini dalam surah An-Nur ayat 55 Allah Taala menceritakan tentang istikhlaf, tentang kepimpinan, pemerintahan. La yastakhlifannahum fil ard, yang mana Allah Taala memberi jaminan kepada orang beriman dan orang yang beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard, akan kamu menjadi pemerintah negara. Menjadi pemerintah negara, dan akhir sekali Allah Taala memberi jaminan kalau orang beriman, beramal soleh menjadi pemerintah negara, walibadilannahum min ba'di khawfihim amna, akan menukar keadaan takut kepada keamanan. Jadi ayat ini ayat yang menceritakan bahawa Islam ni pada satu masa akan datang Allah Taala akan jadikan dia tinggi, akan jadikan dia jadi sebagai pemerintah mentadbir dunia. Yang keduanya mesti menegakkan negara yang mendaulatkan syariat Allah SWT. Ini matlamat yang kedua, matlamat hala tuju perjuangan Islam, mesti menegakkan negara yang mendaulatkan syariah Islam. Islam bukan hanya agama ibadat, bukan agama ritual, bukan agama untuk masyarakat semata-mata, bukan hanya untuk keluarga semata, tapi Islam mesti ditegakkan sebagai sebuah daulah. Kalaulah kita hanya menganut Islam, tapi Islam hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, jadi banyak hukum hakam yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran tidak boleh dilaksanakan melainkan adanya kuasa. Salah satunya pelaksanaan qada, undang-undang Islam, kehakiman, dan banyak lagi sistem-sistem yang ada dalam Islam tidak boleh dilaksanakan melainkan dengan ada kuasa kenegaraan, daulah. Jadi Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala memberi panduan dalam ayat surah Al-Hajj ayat 40 hingga 41 yang antara lainnya yang kita nak sebut ialah tentang dasar pemerintahan Islam. Allah Ta'ala sebut alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Di sini ialah tentang dasar-dasar pemerintahan negara mengikut pandangan Islam. Yang pertama mestilah aqamus salah, iaitu mestilah ada elemen mendirikan solat, iaitu elemen spiritual, ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Taala tidak menggunakan perkataan aqamul masajid? Kerana tidak semua orang yang membina masjid akan menunaikan solat. Tapi orang yang menunaikan solat mesti membina masjid. Jadi ini di antara elemen hubungan pemerintah dengan Tuhan. Jadi dalam konteks negara yang dipimpin oleh Islam, pemerintah mesti ada hubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya wa atawuz zakah, iaitu konsep zakat, iaitu konsep ekonomi yang adil, tu'khadhu min aghniya wa turaddu ila fuqara'ihim, dan konsep kedaulatan undang-undang, amar ma'ruf nahi munkar, dan berwawasan akhirat. Walillahi aqibatul umur. Itu dua poin tentang hala tuju perjuangan Islam yang disebut oleh Tuan Guru dalam muqaddimah. Seterusnya Tuan Guru melanjutkan perbahasan, iaitu tentang persoalan istiqamah dan sifat-sifat orang yang mustaqim, orang yang istiqamah, dan strategi pelaksanaan istiqamah. Ini bertepatan apabila selepas mana berlaku sedikit keributan dalam PAS pada 2015 dengan PAS menggagaskan budaya politik mata sejahtera dengan ahlinya beristiqamah, maka Tuan Guru memberi bahawa tidak cukup hanya kita mengucap ucapan istiqamah semata-mata tanpa ada sifat-sifat orang yang istiqamah, dan apakah strategi untuk kita menjayakan istiqamah kita dalam perjuangan. Maka Allah Ta'ala sebut fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir wa la tarkanu lil ladzina zalamu fatamassukumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun wa aqimus salata tarafiyan nahar wa zulafa minal laili innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lizakirin
wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, surah Hud ayat 112 hingga 115. Ayat ini menceritakan tentang kita mesti beristiqamah di atas jalan yang betul, dan mestilah jangan bersikap melampaui batas. Janganlah kita cenderung kepada orang yang zalim, dan mestilah mendirikan solat. Tak boleh kita nak kata kita ni orang beristiqamah tapi tidak solat, tidak menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya Tuan Guru penulis sebut tentang strategi yang dilaksanakan bersama istiqamah. Yang pertamanya, Tuan Guru sebut dalam buku ni, prinsip istiqamah ialah mesti berani dalam menyatakan Islam. Perkara yang bercanggah dengan asas istiqamah apabila ada sebahagian mereka yang mahu Islam didiamkan dan meninggalkan bicara soal negara Islam. Ini yang kita baca pada ayat muqaddimah tadi, wa qala innani minal muslimin, iaitu prinsip istiqamah, prinsip dalam budaya politik Imatan Sejahtera mesti berani menyatakan Islam. Maka Tuan Guru sebut dalam buku Meneladani Kepimpinan para Anbiya, itu salah satu sifat Nabi ialah as-sidqu, at-tabligh, sifat tabligh. Tabligh sifat menyampaikan. Maka para Nabi ni mengambil sifat azimah, bukan rukhsah dalam menyampaikan dakwahnya. Maka kita tidak bolehlah jadi kalau kita sebagai ahli gerakan Islam, kita tidak boleh mengambil sikap sikap rukhsah dalam bercakap tentang Islam. Kita mengambil daripada kata-kata yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal apabila diminta untuk memilih rukhsah berbohong bagi menyelamatkan diri daripada dikenakan hukuman penjara. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Idza sakatal alim taqiyatan wal jahil yajhal famata yatabayyanul haqq. Ini satu kata-kata yang sangat menusuk kalbu bagi ahli gerakan Islam, khususnya yang terlibat dalam politik Islam, iaitu Imam Ahmad berkata apabila seorang alim itu diam kerana menyelamatkan dirinya, maka orang jahil pula terus dalam kejahilan. Maka bilakah ternyatanya kebenaran? Jadi di sinilah kita sebagai pimpinan gerakan Islam yang dipimpin oleh Tuan Guru mengambil sikap azimah, bukan rukhsah dalam menyatakan kebenaran Islam, dan inilah sifat mewarisi sifat tabligh yang ada pada para anbiya. Inilah berbeza di antara kita dengan Ittihad PAS dengan dua negara. Seterusnya ialah perjuangan Islam ialah untuk menyelamatkan manusia. Ini strategi yang kedua, strategi istiqamah yang kedua ialah perjuangan Islam ialah menyelamatkan manusia dan mengajak seramai mungkin, bukan menghambat, membunuh atau menghapuskan manusia. Kerana tujuan perjuangan Islam ialah menyelamatkan manusia seramai yang boleh menerusi cara yang paling damai. Jadi kita bila berpolitik Imatan Sejahtera, matlamat kita lah untuk selamatkan manusia. Selamatkan manusia supaya kenal kepada Islam. Bukan yang kita nak halau, nak bunuh, nak hambat. Bukan kita nak menjauhkan kita dengan orang-orang Islam terutamanya dan orang bukan Islam secara amnya. Kita lihatlah kepada satu kisah di dalam perang Khaybar apabila Nabi Muhammad SAW memberi panji kepada Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali ni bersemangat untuk melawan pihak musuh. Maka apa kata baginda Nabi SAW? Nabi sebut, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min an yakuna laka humrun na'im. Nabi sebut kepada Sayyidina Ali, demi Allah, sesungguhnya kejayaanmu menjadikan seseorang itu mendapat hidayah Allah, menerima Islam, lebih baik daripada kamu mendapat kenderaan yang paling mahal harganya. Ini prinsip, ini sifat, sikap, akhlak orang PAS. Semestinya ada niat untuk menyelamatkan manusia. Selamatkan manusia daripada kejahilan, kenal pada Islam, kita nak selamatkan manusia kepada Islam. Seterusnya ialah konsep damai, yang mana Tuan Guru sebut dalam konsep hubungan antara bangsa, antara negara, Islam mendahulukan perdamaian. Oleh sebab itulah PAS tidak bersetuju jika ada sebarang unsur campur tangan asing dalam negara umat Islam, kerana sekiranya campur tangan asing terlibat dalam negara kita akan menyebabkan berlakunya kekacauan, kehancuran terhadap negara. Jadi keyword kepada strategi istiqamah yang pertama, berani menyatakan Islam. Yang kedua, selamatkan manusia dengan Islam seramainya. Dan yang ketiga, mendahulukan perdamaian. Seterusnya Tuan Guru sebut pemimpin dan ahli PAS wajib beristiqamah dan berjiwa besar bagi memenuhi ciri parti Hizbullah untuk menegakkan agama.
Tuan Guru sebut dalam buku ni sifat berjihad di jalan Allah, tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela, terutama zaman Facebook, zaman lain terbuka yang banyak orang mencela. Umat Islam tidak boleh kendur menyatakan Islam kerana takutkan celaan orang yang mencela dalam Facebook. Ini di antara sikap kita, mesti berani walaupun orang duk hentam, orang duk macam-macam dalam Facebook, kita kena tetap menguasai media sosial, kena tetap bercakap benda yang benar. Dan inilah di antara ruang anak muda sebagai sasaran dakwah kita melalui media sosial. Contohnya poin yang terakhir yang Tuan Guru sebut dalam mukadimah ialah tentang kekuasaan politik di Malaysia. Yang pertama, konsep pertama ialah kaum Islam, kaum Melayu Islam adalah kumpulan majoriti yang menjadi teras kepada kekuasaan politik Islam. Tuan Guru sebut kaum yang berpegang kepada Islam sangat penting. Akan tapi bukanlah kaum yang asabiyah melebihi daripada Islam. Kekuatan kaum yang berpegang kepada Islam sangat penting. Jadi di sini kita boleh mengambil ibrah daripada pelantikan Sayyidina Abu Bakar selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, maka dilantiklah Sayyidina Abu Bakar. Salah satu sifatnya ialah daripada kaum Quraisy. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni daripada kaum Quraisy, yang kaum yang dominan berpengaruh. Sehingga kan disebut oleh Nabi Muhammad SAW, Al-A'immatu min Quraisy. Jadi sinilah menjadi dalil kepada ijtihad politik yang dilakukan oleh PAS. Mestilah kaum yang dominan menjadi pemerintah dalam negara kita. Tapi mestilah diadu dengan semangat Islam, bukannya asabiyah perkauman, bukannya Melayu yang asabiyah, tapi Melayu yang berjati diri Islam. Kerana sejarah telah membuktikan bangsa Arab sudah bertukar. Pada awalnya umat Islam dipimpin oleh bangsa Arab, tapi sudah ditukar dengan bangsa-bangsa lain sehinggalah akhir sekali bangsa Turki. Sebagaimana Allah sebut, wa yastabdil qauman ghairakum. Jadi di sini banyak. Selain itu banyak juga ayat-ayat yang Allah Taala menceritakan dan menggunakan perkataan ya akhahum, yang menyebut bahawa Nabi ni berdakwah kepada kaumnya sebelum berdakwah kepada orang lain. Saya secara ringkas ni kita baca wa ila adin akhahum huda. Nabi Hud memanggil kaumnya Ad akhahum huda. Dan surah Al-A'raf ayat 65, surah An-Naml Nabi Saleh memanggil kaumnya Samud, walaqad arsalna ila samud akhahum salihah. Ini menunjukkan bahawa kita mesti bersikap ramah, bersikap mesra terhadap kaum kita sendiri, bangsa sendiri, supaya mereka kembali kepada Islam. Yang kedua ialah mesti mendapat sokongan bukan Islam. Tuan Guru sebut PAS wajib mendapat undi Melayu Islam dan wajib mengambil kira undi bukan Islam daripada Dewan Himpunan Penyokong PAS yang setia, dan hendaklah mencari semua parti NGO Islam dan bukan Islam yang tidak bercanggah dengan akidah, dasar dan hala tuju PAS. Kerana PAS memahami realiti dan fitrah masyarakat di Malaysia bermasyarakat majmuk. PAS tidak boleh hanya PAS sahaja. PAS mesti bekerjasama dengan orang bukan Islam untuk menunjukkan bahawa Islam boleh memimpin masyarakat majmuk. Keadilan Islam memimpin masyarakat majmuk dengan kebebasan beragama, menunjukkan sifat adil, sifat harmoni dan menolak perkauman. Jadi Tuan Guru sebut dalam artikelnya yang banyak ialah tentang konsep, pertamanya konsep satukan umat Islam dan ajak bukan Islam yang tidak asing. Jadi pegang konsep ni, kita satukan orang Islam dan kita ajak bukan Islam yang tidak ekstrim. Di sini kita boleh mengambil pengajaran daripada ibrah, daripada disatukan Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar, dan dilakukan tahalluf siasi dengan orang bukan Islam. Yang akhir sekali ialah sahabat-sahabat sekalian, iaitu pendekatan damai dan ta'awun siasi. Tuan Guru sebut membawa pendekatan berdamai dan bertolong-menolong dalam perkara kebajikan dan takwa, dan tidak sekali-kali dalam perkara dosa dan kezaliman. PAS akan terus memilih pendekatan muwajahah silmiyah. Pendekatan muwajahah silmiyah merapatkan hubungan silaturahim, saling nasihat-menasihati, bermaafan adalah contoh terbaik daripada Rasulullah SAW. Pendekatan menutup pintu bukanlah sifat politik dakwah yang menjadi tonggak Islam. Jadi di sini PAS mengemukakan pendekatan damai, pendekatan muwajahah silmiyah. Oleh sebab itulah PAS masuk demokrasi pilihan raya. PAS tidak berkomplot untuk rampasan kuasa, kudeta dalam negara kita. PAS tidak mengambil jalan kekerasan. Kerana bila kita mengambil jalan kekerasan akan membuka pintu campur tangan pihak asing.
PAS mengambil jalan dakwah melalui pilihan raya, menarik orang seramai mungkin melalui sistem pilihan raya demokrasi berparlimen. PAS juga bersabar dalam sepak terjang politik, masuk pilihan raya dalam keadaan padan tidak sama rata, tapi PAS boleh berdakwah menyatakan tentang Islam. Dan PAS juga menghormati lunas-lunas perlembagaan dan undang-undang. Khususnya yang terkini bila berlakunya peralihan kuasa kepada Perkhidmatan Nasional bagi melakukan perubahan, melakukan islah, maka PAS melakukan perkara tersebut melalui lunas perlembagaan diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi di situlah secara ringkas yang kita boleh faham dalam mukadimah buku Budaya Politik Mata Sejahtera yang menjadi satu gagasan, satu hala tuju kepada budaya politik matang sejahtera kepada politik kita di Malaysia. Wallahu a'lam. Saya serahkan kepada saudara Fahmi. Alhamdulillah, satu terpanggil apa ni, bedah mukadimah bagi buku BPMS ni yang sangat baik daripada Ustaz Malik, yang saya kira lebih kurang 25 minit kita bedah berkaitan mukadimah ni saja. Jadi kalau ada soalan-soalan daripada para pendengar boleh nyatakan di ruangan komen. Sementara tu kita nak diskusi dengan saudara Malik ataupun Pak Malik ni berkaitan dengan BPMS ni. Ada beberapa soalan kan? Boleh tak? Sila. Begini, tadi yang dalam sebut dalam mukadimah BPMS bahawa politik Islam tu nak menyelamatkan manusia seramai-ramainya. Ayat ni ayat yang bagi saya lah satu benda yang cukup wow lah. Kenapa? Kerana sebelum ni kita diwar-warkan bahawa PAS ni kerja dia nak menerakakan orang. Orang dia momokkan bahawa PAS ni kerja dia nak suruh orang jadi ahli neraka. Tapi bila baca, kita panggil satu penulisan daripada idea Tuk Guru Haji Adi ni, dia bawa satu naratif yang lain, satu naratif yang cukup besar kepada ahli PAS bahawa kita ni bukan nak menerakakan orang, kita ni bukan nak menjahanamkan orang, tapi kita nak menyelamatkan orang seramai-ramainya. Boleh kalau boleh Ustaz Malik panjangkan sedikit huraian berkaitan dengan menyelamatkan seramai-ramainya ni. Dalam masa sama kita nak menjawab tuduhan orang kata PAS ni kerja nak ambil kerja Tuhan, nak masuk ke dalam neraka. Padahal kita tak. Kerja kita ni nak menyelamatkan orang seramai mungkin untuk bersama dengan perjuangan Islam, menyokong agenda Islam di Malaysia. Minta Ustaz Malik beras sikit lah. Sementara itu tunggu soalan saudara lain. Okay, jadi soalan yang pertama yang dikemukakan oleh saudara Fahmi iaitu tentang huraian sedikitlah tentang menyelamatkan manusia seramai-ramainya. Jadi para penonton yang dikasihi sekalian, kita perlu faham dan jelas bahawa PAS sebagai sebuah gerakan Islam, PAS bukan hanya bertonggakkan kepada parti politik semata-mata, tapi PAS ialah parti yang berasaskan kepada tarbiyah, dakwah dan siasah, berasas kepada gerakan Islam. Maka matlamat gerakan Islam ialah untuk menjadi pewaris perjuangan para anbiya, iaitu untuk menyelamatkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya Islam. Maka PAS mesti fokus dan mesti jelas matlamatnya ialah untuk selamatkan manusia. Oleh sebab itu PAS mengadakan kerjasama tahaluf siasi, ta'awun siasi ataupun apa-apa hubungan politik bukan hanya semata-mata persoal kuasa, tapi PAS mesti meletakkan dasar utama ialah dasar berdakwah. Contohnya bila kita bertahaluf siasi dengan DAP, dengan PKR, kita ta'awun siasi dengan UMNO hari ini, dan dalam sekarang ialah kerjasama dalam Perikatan Nasional bersama dengan Bersatu dan GPS. Tujuannya ialah untuk berdakwah kepada Islam, untuk mengajak orang kepada Islam. Kalau dahulu sebelum kita tengok kepada digagaskan budaya politik Mata Sejahtera, hubungan PAS, ahli PAS dengan UMNO ni agak tegang, agak keras, tidak dinafikan. Akan tetapi selepas mana kita menggagaskan budaya politik Mata Sejahtera dan selepas berlakunya keputusan Belahaya PRU yang ke-14, maka dua-dua pihak ni boleh duduk semeja, boleh sepentas, boleh sama-sama berfikir tentang masa depan Islam. Kerana ini yang pertama yang kita nak ialah kita mesti ajak terlebih dahulu orang Islam
masyarakat Melayu untuk kembali kepada Islam terlebih dahulu. Kalau dahulu kalau kita nak, kalau yalah, waktu dulu agak tegang dalam satu keluarga, ada orang PAS, orang UMNO. Jadi hari ni dah boleh bekerjasama, boleh bermesra. Jadi di situ dia sudah tercapai objektif sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyatukan Aus dan Khazraj, menyatukan Muhajirin dan Ansar. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini yang pertama. Yang keduanya ialah PAS juga apabila dia merintah mentadbir negara, dia bukan hanya berfikir soal kuasa. Banyak tulisan-tulisan Tuan Guru sebelum PRU ke-14 bila timbul isu siapa Perdana Menteri, siapa PM. Maka Tuan Guru kata tujuan kita ialah untuk selamatkan manusia terlebih dahulu, untuk selamatkan negara. Soal Perdana Menteri, soal kita boleh fikir kemudian. Sebab apa? Sebab apabila kita tengok kepada sejarah kerajaan Islam, apabila Islam mentadbir menguasai 2/3 dunia, Islam bila masuk sebuah negara, bila berlakunya fathu, pembukaan kota-kota oleh tentera Islam, Islam tidak memecat raja-raja. Ada setengah tu Islam kekalkan raja. Sama ada raja di Oman, di Muscat dan sebagainya, Islam kekalkan asalkan mereka bertukar kepada dasar Islam. Ini jiwa besar kita. Kita nak ke Putrajaya bukan hanya semata-mata untuk kuasa, tapi kita nak ke Putrajaya untuk melaksanakan Islam, menggunakan kuasa yang kita ada. Jadi itulah sebagai secara ringkasnya ialah kita kena balik dan memahami inspirasi atau halu tuju sebenar PAS sebagai sebuah gerakan Islam untuk menyelamatkan manusia. Okay, terima kasih. Ada beberapa soalan ni Abang Malik di komen ni. Sebelum kita masuk ke soalan yang ada di komen, ada satu soalan lagi daripada Anas sendiri je lah. Berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ni. Yang kata konsep PMS ni dari satu sudut ianya satu benda yang sangat baik. Satu benda yang cukup besar dan satu benda yang daripada kekalutan politik orang duduk berlobah, tiba-tiba kita bawa mari politik untuk berbaik-baik, politik secara damai, nak balas pun ada batas dia, nak tak setuju pun ada batas dia, kalau bersetuju pun ada batas dia. Jadi dalam masa yang sama, penerimaan orang bawah ni berkaitan dengan BPMS ni bagaimana antara kita lah, kepada kita sebagai orang, macam mana kita nak sebut kepada orang-orang yang lama bahawa betul lah kita mengetahui bahawa sejarah mereka begitu tajam dan kita memahami sejarah masing-masing sangat-sangat tajam sehingga banyak perkara yang berlaku di antara sesama kita orang Islam di Malaysia ni. Tapi dalam masa yang sama kita nak bagi semakin lunak dalam masa yang sama, kelunakan kita tu tidak sampai kita tidak berhati-hati. Jadi nak minta saudara Ustaz Malik bagi sedikit macam mana peranan kita sebagai orang muda nak menyebarkan, meluaskan lagi kefahaman tentang budaya politik mata sejahtera ni, sama ada perikat sama kita muda, perikat dengan orang lebih besar daripada kita ataupun orang yang perikat bawah ni. Silakan. Okay. Kalau kita tengok kepada penerimaan masyarakat, alhamdulillah masyarakat dan khususnya ahli PAS lah, sudah idea budaya politik mata ni sudah menjadi buah mulut ahli-ahli dan sudah menjadi budaya baru. Jadi kadang-kadang kalau ada pimpinan atau ahli yang tersilap langkah, mesti akan yang komen kita mesti BMS, sebab kita mesti mengutamakan menerang, bukannya menyerang, membuta-tuli, menyerang secara melulu. Jadi bila kita sebelum ni kita sebagai pembangkang, kita tidak boleh terlalu gopoh dalam memberi komentar, mesti bersikap rasional, berasaskan maklumat, bukan berasaskan politik fitnah, fake news di media sosial semata-mata. Oleh sebab itu kita banyak dalam isu-isu sebelum ni kita mengadakan kunjungan, berdiplomasi, mendapatkan pandangan daripada pihak berwajib untuk kita menyelesaikan satu isu. Jadi sebelum ni kita tengok kepada persepsi, kalau kita boleh katakan soalan saudara Fahmi tu, kalau orang tua ni ialah hubungan dengan orang UMNO lah kan, orang PAS dengan orang UMNO, lebih-lebih lagi yang generasi tu, generasi veteran sikit lah, generasi yang
ada pengalaman dan sejarah masing-masing dengan di antara dua parti ni. Tapi alhamdulillah hasil daripada program-program yang kita laksanakan melalui Israh, Liqaa Fikri, Muktamar dan ucapan-ucapan Tuan Guru yang menyuruh ke arah perpaduan. Dan antara salah satu hujah yang Tuan Guru sebut apabila kerajaan Andalus 500 tahun pertama mentadbir negara, sudah ada berlakunya sedikit perbalahan, pergaduhan. Sehinggalah ada cadangan untuk memanggil kerajaan umat Islam di luar untuk menyelamatkan. Sekali dipanggillah Ibnu Abbad, maka keluarlah satu kata-kata yang selalu Tuan Guru sebut, ra'yul jimal khairun min ra'yil khanasir. Menjadi pengembala unta lebih baik daripada menjadi gembala babi-babi, raja Kristian. Maknanya kita mesti jaga dulu, selesaikan masalah umat Islam secara dalaman. Jangan benarkan orang bukan Islam menggunakan kesempatan untuk mengkucak-kacikan negara kita, sama ada dalam negara ataupun luar negara. Jadi ini di antara asas kepada kita. Jadi panduan juga kepada anak muda ialah kita mesti menghadamkan betul-betul prinsip-prinsip budaya politik mata sejahtera. Kita tidak boleh dengan kita tidak boleh respon berasaskan politik berasas berita fake news tanpa ada hujah, tanpa ada soalan selidik. Tengok saja poster tu terus viral, tak boleh. Kita mesti ada button pause untuk kita memberi komentar, menulis supaya maklumat yang kita tulis betul-betul maklumat yang valid, yang tepat dalam kita berpolitik, dalam kita dan kita ni lah memberi komentar dalam media sosial. Okey. Kita tengok soalan. Kita 45 minit ni nak minum air tak boleh ni. Dia apa ni? Soalan apa ni? Daripada saudara Muiz. Adakah PAS sebelum ini tidak BPMS dan apa pandangan berkaitan dengan BPMS apabila PAS menjadi kerajaan? Sudah balik jawab. Okay, jadi sebelum ni semangat saya sebut ialah PAS sebelum ni sudah matang, sudah sejahtera, dan kita tidak boleh nak mengatakan kepimpinan yang terdahulu zaman Ustaz Fadil, zaman Ustaz Yusof Rawal, zaman kepimpinan terdahulu tidak matang atau tidak sejahtera kerana mereka berdepan dengan situasi realiti politik semasa itu dan mereka buat ijtihad mengikut situasi tersebut. Jadi situasi kita sudah berbeza. Kalau dahulu sahabat-sahabat kita dalam kalangan orang Islam bila sebut tentang pelaksanaan syariat Islam, sehingga ucapan-ucapan tersebut boleh menjejaskan iman. Tapi hari ini sudah tidak berlaku. Jadi tidak bolehlah kita menggunakan pendekatan yang keras pada zaman 60-an, 70-an untuk diaplikasikan pada tahun 2020 ni. Pada sama kita lihat juga ialah cabaran di politik antarabangsa. Sebagaimana yang saya sebut tadi ialah cabaran kita mengambil pengajaran daripada Arab Spring yang berlaku di Asia Barat. Bila berlakunya ditimbulkan isu perkauman, mazhab, sehingga kan menyebabkan campur tangan asing. Sebabnya awalnya isunya bukannya isu perkauman, mazhab, forok, tapi isunya isu diskriminasi ekonomi. Itu isu asas root problem khususnya berlaku di Yaman. Akan tapi apabila diapikan isu mazhab, pertembungan di antara kaum, diapikan isu perkauman, sehingga sekali kita lihat apa yang berlaku. Umat Islam dizalimi, ditindas, hasil buminya diambil, sehinggalah berlakunya perang Harbul Wakalah, perang proksi. Dan soalan yang saudara Muiz juga tanya ialah tentang BPMS apabila PAS menjadi kerajaan. Sama juga, tak ada jauh beza. Kita akan tetap, bahkan kita PAS lagi berpeluang lebih matang. Khususnya apabila kita menjadi kerajaan, kita tidak bermusuh dengan penjawat awam, kita bekerja secara profesional. Contohnya apabila kita menjadi kerajaan di Terengganu, kita mengamalkan politik kasih sayang di Terengganu, kita tidak pecat orang UMNO dalam kerajaan, kita kekalkan dan kita mengamalkan budaya politik kasih sayang, bukannya politik dendam. Bukannya bila kita jadi kerajaan
kita terus buang, terus hukum dan sebagainya. Ini kita ambil istifadah daripada ibrah kisah Fathu Mekah. Selepas mana berlakunya dikhianati perjanjian Hudaibiyah, Nabi buka Fathu Mekah, Nabi memaafkan seluruh umat, seluruh penduduk Mekah, dan Nabi buat list penyenayah-penyenayah. Ada yang Nabi maafkan penyenayah. Salah satunya ialah Suhaib bin Amru. Suhaib bin Amru ni ialah salah seorang yang menentang Nabi Muhammad SAW untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Beliau tidak setuju menulis Bismillahirrahmanirrahim Muhammad Rasulullah. Tetapi bila berlakunya Fathu Mekah, Nabi memaafkan Suhaib bin Amru. Apa hikmah kemaafan Nabi pada ketika itu? Ketika berlakunya perang Riddah, Gubernur Usaid bin Hudai di Mekah tersebut tidak boleh menjaga keselamatan ataupun kota Mekah, maka tertonjollah Suhaib bin Amru mempertahankan kota Mekah daripada serangan Riddah. Ini menunjukkan bahawa kita masih lagi ada peluang. Kita jangan menghukum, jangan berdendam dengan kalau orang yang tidak sefahaman dengan kita. Sebab tidak mustahil orang-orang ni akan mempertahankan Islam pada suatu masa akan datang. Allah. Comel aku rasa daripada Ustaz Malik ni comel sangat lah. Maksud bila kita dengar tu, kita rasa memang satu idea politik yang yang baru lah, yang sepatutnya berlaku. Yang sekarang dah terlalu dahsyat dah politik kita ni. Dah fitnah apa semua tu lah. Okey, baik. Siapa tu? Hasif Hamzi. Apakah strategi PAS tentang penyatuan ummah di Sabah dan Sarawak dengan kepelbagaian kaum yang ada di sana? Okey, jadi alhamdulillah penyatuan ummah kita, dan sebelum kerajaan dibentuk Perikatan Nasional, kita sudah mengadakan muafakat nasional di Sabah dan kita turun juga di Sarawak. Alhamdulillah kita mengambil pendekatan kita menyatukan umat Islam dan kita menyatukan Bumi Putera supaya kita dapat menghalang sikap-sikap ekstrim yang berlaku dalam kedua-dua negeri tersebut, Sabah dan Sarawak. Jadi kita menghargai dan kita menghormati kepelbagaian kaum di sana, dan kita akan alhamdulillah juga ialah dengan Perikatan Nasional ni disokong oleh JPS, jadi itu sudah melebar luaskan sayap kita. Sebelum ni orang menuduh Muafakat Nasional ni hanya PAS dengan UMNO saja, Parti Kaum Melayu. Tapi sebab mana kita PAS menyokong, UMNO menyokong dicalonkan MCA di Tanjung Piai, dia sudah berubah satu dimensi baru bahawa Muafakat Nasional sebuah sebuah pemufakatan yang merentasi kaum. Dan selepas itu pergi pula buat convention ataupun ceramah-ceramah di PRK Kimanis, PAS bantu, seolah-olah PAS pula menang di PRK Kimanis ketika itu. Jadi kita sudah menunjukkan tanda yang positif terhadap penyatuan ummah, sama ada di peringkat Semenanjung bersama Bukan Islam dan juga golongan Bumi Putera di Sabah dan Sarawak. Okey, Imran Ishak, Allah, saya macam kenal belaka ni. Kalau macam mana konsep kerajaan PN atau PAS nak ber-BPMS dengan PH? Saya rasa dah jawab tadi, cuma boleh dalam konteks pembangkang balik sikit. Okay. Jadi kita kembali kepada asas federalisme. Kita menghargai dan kita kena menghormati hubungan kerajaan persekutuan dengan kerajaan-kerajaan negeri yang bukan kerajaan, sama ada di Selangor, di Kedah, ataupun di negeri-negeri lain yang bukan bersama dengan kerajaan persekutuan, sama ada di Sabah sebagainya. Jadi BPMS kita adalah kita menghormati lunas-lunas perlembagaan, federalisme, dan kita akan bekerjasama sebab mereka juga dipilih oleh rakyat dan kita mesti menghargai pilihan rakyat. Dan kerajaan persekutuan mesti menghormati pemilihan dan mestilah bekerjasama dengan di peringkat kerajaan negeri. Allah alam. Okey, rasa tak ada soalan dari kita tak? Kita pun dah 52 minit lebih kurang ni. Jadi untuk sebagai khulasah untuk perbincangan kita pada mukadimah buku BPMS hari ni, kita minta Abang Malik beri dalam 1 minit 2 minit untuk khulasah mukadimah gitu. Silakan. Jadi secara ringkasnya ialah khulasah kita dalam sesi pada petang ni ialah kita mesti, sebenarnya saya sebut tadi, ialah kita mesti kembali kepada politik matang sejahtera.
Kita tidak tengok tak nak kita sudah khususnya generasi anak muda mesti tinggalkan budaya politik yang tidak matang, budaya politik permusuhan, perkauman, budaya politik yang keras. Hatta kalau kita berbeza pun di Facebook, jangan kita maki hamu. Kita mesti mengamalkan akhlak. Kita mesti tunjukkan akhlak dalam berpolitik. Jangan jadikan politik ni hanya semata-mata untuk mendapatkan kuasa, untuk untuk menghalang musuh, untuk menewaskan musuh. Bukan itu semata-mata. Tapi kita nak budaya politik yang agak harmoni, yang agak damai. Walaupun kita berbeza pandangan, walaupun kita di peringkat Perikatan Nasional, di sebelah sana Pakatan Harapan, kita mesti saling hormat menghormati, menjunjung perlembagaan persekutuan, menghormati nilai-nilai masyarakat majmuk yang ada dalam negara kita. InsyaAllah kalau kita mengamalkan budaya politik matang sejahtera ni, kita dapat selesaikan masalah fobia dalam kalangan anak muda khususnya, ataupun golongan-golongan agamawan, golongan-golongan akademik yang agak fobia dengan dunia politik. Sekiranya kita mengamalkan budaya politik matang sejahtera, insya-Allah kita akan mendekatkan rakyat terhadap budaya politik baru dan semuanya akan partisipasi, akan mengambil bahagian dalam berpolitik dan cakna dalam politik. Mudah-mudahan dengan BMS ini kita dapat mendekatkan dengan anak muda, insya-Allah. Allah Alam. Jadi akhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada para penonton dan saya mohon maaf sekiranya ada tersilap dan tersalah dalam perbincangan ini. Kita jumpa dalam sesi akan datang, insya-Allah. Saya serahkan kepada pengurusi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Abdul Malik di atas perkongsian masa jam kita pada hari ini yang cukup baik dan cukup menarik bagi saya kira yang perlu menjadi panduan kepada anak muda. Dan sebelum kita menutup tirai kita pada hari ini, sekali lagi saya nak promote lah sebab yang menaja kita untuk hari ini Pustaka Permata Ummah. Jadi saya dapatkan buku Budaya Politik Matang Sejahtera ni dari mana? Okay, di page yang ada pada hari ini dan pakat-pakat baca, pakat-pakat sebar, pakat-pakat amal berkaitan budaya politik matang sejahtera ni. Walaupun kita tahu politik ni satu titik yang panas, satu titik yang boleh membawa kepada kegeliciran, tapi insyaAllah dengan adanya pembacaan buku ini dapat membantu kita untuk berada dalam politik yang dalam keadaan yang terkawal diri kita, tidak tergopoh-gapah, tidak melampaui batas dan ada asas-asasnya, insyaAllah. Dan sekali lagi terima kasih kepada saudara Abdul Malik atau Ustaz Malik kita. Kita jumpa di minggu depan pula balik. InsyaAllah. Ini story tak? Okay, insyaAllah kita jumpa semula pula. Jadi esok jangan lupa bersama dengan saudara Saiful Mujahid dalam bukunya Meneladani Kepimpinan Para Anbiya, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Alhamdulillah.